Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Jumatusen. Berita-berita utama malam ini. Para penerima sijil taraf kerakyatan diseru melibatkan diri dalam aktiviti dan program kemasyarakatan ke arah membentuk sebuah negara yang maju. Usaha penyelidikan Pusat Simeo menyumbang kepada perubahan positif di seluruh serantau. Lebih 50% penerima taraf sijil kerakyatan kali ke-40 adalah terdiri daripada kalangan belia. Sebagai generasi yang akan mewarisi negara, adalah penting bagi para belia khasnya dan seluruh rakyat amnya untuk memainkan peranan dalam menerajui negara ke arah pembangunan model insan yang mulia berlandasan nilai-nilai agama, berdaya tahan, berwibawa serta menerapkan sifat kecemerlangan untuk pembangunan negara. Perkara itu antara yang disentuh oleh Menteri Haluan Dalam Negeri pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-40. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman juga menyeru para penerima sijil taraf kerakyatan serta masyarakat untuk mendukung serta melibatkan diri dalam apa jua aktiviti dan program kemasyarakatan sama ada di peringkat kampung, mukim, daerah ataupun negara dalam sama-sama membentuk sebuah negara yang maju dan cemerlang. Para belia khususnya dan masyarakat umumnya perlu menjaga nama baik negara dengan menjauhkan diri dari sebarang kegiatan yang tidak bermoral yang boleh membawa ketidakharmonian sesebuah negara. Sebaliknya, para belia dan seluruh rakyat disarankan untuk melibatkan diri dalam program-program dan aktiviti yang dikendalikan oleh pihak kerajaan melalui majlis-majlis perundingan mukim dan kampung. Lebih 900 orang menerima sijil taraf kerakyatan yang telah mendapat limpah kurnia perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sembah junjung kasih ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia atas kurniaan sijil kerakyatan pada kali ini. Hamba akan membuat sebaik-baiknya lah bertugas di bawah kerajaan ke bawah Duli. Dan menjunjung kasih ke atas ke bawah Duli atas perkenannya dan berharap akan nanti setelah menjadi rakyat Brunei ini akan menjadi lebih berguna kepada masyarakat dan rakyat. Alhamdulillah sebab sekarang anak saya jadi sebagai warga negara Brunei. Persidangan Sains Sukan dan Perubatan Brunei Darussalam 2024 yang diadakan selama 2 hari menutup tirainya petang tadi dengan penyampaian sijil dan cenderamata. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Persidangan Sains Sukan dan Perubatan Brunei Darussalam memberi peluang kepada pesertanya untuk meningkatkan pengetahuan dengan penemuan terkini dan berhubung dengan komuniti perubatan sukan Asia dalam bidang perubatan sukan, sains sukan, fizioterapi dan latihan sukan bersama pakar perubatan antarabangsa. Pengalaman dalam kompetisi ini bertambahlah, terutama dalam kecederaan dalam bersukan dan apa yang perlu kita ni mengelakkan daripada kecederaan tersebut
dan di mana suplemen pun ada pentingnya juga. Dari konferensi ini dapat membuatkan ilmu kepada saya juga, since aku sendiri atlet dan aku tahulah tentang sport science yang benda ni penting untuk semua atlet. Saya dapat belajar banyak ilmu, terutama sekali dalam sport, medical sport. So hopefully dengan ini kira sharing session, so di Brunei dapat juga belajar dari apa yang luar negara dapat share untuk kita ni teruskan di Brunei. Saya mendapat banyak pengajaran lah dari speaker-speaker yang datang dari luar negeri ya. And then the topic yang disampaikan dari dorang ini pun very informative and ada relate lah with saya punya job scope. Peraduan fotografi semarak Hari Kebangsaan bertemakan 40 tahun negara merdeka. Antara lain bertujuan memupuk semangat penghayatan kebangsaan, patriotisme, nasionalisme serta kenegaraan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur, bangsa dan agama. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah bagi peraduan tersebut di Dewan Bahasa dan Pustaka, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Peran Haji Isa bin Peran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Peraduan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 itu dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan. IBTE komited untuk menyelaras perancangan tenaga kerja dengan keperluan industri sekaligus mengurangkan pengangguran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa pagi tadi mengadakan majlis ramah mesra Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung di kampus Sinaud Unisa. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Rektor Unisa. Majlis dikelolakan melalui Badan Pelajar Halalan Tayyiban Student Society dari Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban dengan kerjasama Fakulti Agriculture Student Society dari Fakulti Pertanian. Majlis bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim di antara pensyarah dan mahasiswa Unisa. Penyelidikan dan Usaha Advokasi Pusat Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Tenggara Simeo secara signifikan menyumbang kepada perubahan positif di rantau ini. Ini dijelaskan oleh pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan semasa majlis penutupan sidang kemuncak rangkaian penyelidikan dasar Pusat-Pusat Simeo kali ke-7 dengan tema merangkumi inklusiviti dalam pendidikan, sains dan budaya ke arah Asia Tenggara yang siaga masa depan. Sidang kemuncak 3 hari itu diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman dalam ucapannya juga menyentuh Pusat Simeo yang merupakan pemimpin dalam kecemerlangan dan inovasi menjadi kunci utama dalam membentuk dasar serta strategi berdasarkan bukti ke arah memelihara inklusiviti dan pembangunan lestari. Dengan adanya pembentangan dan dialog yang membina diharap akan membolehkan para peserta menyelami perbincangan yang bertujuan merangsang Asia Tenggara yang lebih inklusif. Bagi meningkatkan kecekapan teknikal dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan menyokong usaha kepelbagaian ekonomi negara, petang tadi diadakan majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara IBTE dan Diamond Cafe. Majlis diadakan di Jalan Tungkuling, Gadong. Menandatangani bagi pihak IBTE Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknikal.
Sementara Diamond Cafe diwakili oleh Awang Haji Wan Muhammad Tabrin Shah bin Haji Suhaili, pengarah urusannya. Selain meningkatkan kerjasama dan komitmen program perantisan sistem dual IBTE dalam masakan dan perkhidmatan profesional, MOU tersebut juga menekankan komitmen IBTE untuk menyelaraskan perancangan tenaga kerja dengan keperluan industri sekaligus mengurangkan pengangguran dan meminimumkan kos perniagaan yang berkaitan dengan latihan tenaga kerja. Brunei Energy Services and Trading Sdn Bhd BEST kini dalam fasa pembangunan bagi meneroka peluang perniagaan di kawasan Pulau Muara Besar. Baru-baru ini, sejenis tumbuhan iaitu sumboi-sumboi ditemui di sekitar tapak lokasi projek di Pulau Muara Besar. Tumbuhan tersebut diklasifikasikan dan dilindungi di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies fauna dan flora yang terancam CITES. Sehubungan itu, BEST dan Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam UBD BRC bekerjasama untuk memindahkan tumbuhan sumboi-sumboi dari tapak projek berkenaan ke Taman UBD BRC. Pemindahan tumbuhan yang berdepan ancaman pembangunan ke beberapa kawasan pemeliharaan adalah penting bagi melindungi spesies berkenaan. Usaha kerjasama antara UBD dan BEST tersebut menekankan komitmen setiap organisasi terhadap pemeliharaan biodiversiti dan usaha UBD dan memastikan pengurusan dan pelindungan biodiversiti yang teliti selaras dengan matlamat pembangunan mampan negara Brunei Darussalam. Kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis pam minyak akan dilaksanakan oleh bahagian industri dan ekosistem perniagaan melalui unit sukatan dan timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi ke atas beberapa stesen minyak di negara ini. Sabtu 27 April, pemeriksaan dijalankan di stesen minyak syarikat perusahaan Cahaya Pakatan Berhad daerah Tutong. Sementara di stesen minyak syarikat kerjasama Kampung Tanjung Nangka Satenaga, daerah Brunei dan Muara pada Isnin 29 April. Sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian, stesen-stesen minyak terlibat akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengadakan operasi bersepadu di beberapa buah premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara pada 23 April lalu. Hasil operasi berkenaan, penguatkuasa unit SDT mendapati satu unit gagal mematuhi akta dan peraturan sukatan dan timbangan, iaitu menggunakan alat sukatan yang telah mansuh tempoh sah penggunaannya. Sebuah premis perniagaan didapati menjual alat sukat dan timbang kepada pengguna tanpa kebenaran dari unit SDT sebagai syarikat pembekal alat-alat sukat dan timbang. Kesemua alat yang dipamerkan telah diarahkan untuk diasingkan dari tempat jualan. Pihak syarikat berkenaan dikeluarkan notis peringatan untuk tindakan selanjutnya. Para peniaga diingatkan untuk memastikan setiap alat sukatan dan timbangan yang digunakan bagi tujuan perdagangan hendaklah didaftarkan dengan unit SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Pegal 151 dan Peraturan-Peraturan Penelitian 1994. Kegagalan mematuhi syarat di bawah akta tersebut adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan denda RM1,000 atau penjara selama 3 bulan atau kedua-duanya sekali.